Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 3 dan juga murid-murid yang lain. Okey, untuk video ni kita akan belajar berkenaan dengan maksum, mukjizat dan perkara luar biasa. Okey, di dalam buku subjek akidah. Okey, kita tengok maksum dan mukjizat tu apa kan? Apakah yang dimaksudkan dengan maksum dan juga mukjizat? Okey, kita tengok yang pertama sekali. Okey, ni Ustaz ada laser ni. Tengok sini, maksum dan mukjizat adalah dua perkara yang menjadi keistimewaan kepada para rasul. Jadi maksudnya para rasul sahaja yang ada keistimewaan yang memperolehi darjat maksum dan mukjizat ni. Okey, yang kedua, maksum berarti semua rasul adalah terpelihara dari sebarang dosa yang boleh menjejaskan martabat kerasulan mereka. Okey, itu adalah maksud bagi maksum. Nabi Rasul ni dia tak ada dosa. Macam kita ni adalah dosa sebab kita manusia yang biasa sahaja. Okey, itu maksudnya maksum. Maksum. Okey, yang kedua, mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu perkara luar biasa yang berlaku kepada Rasul sebagai bukti kerasulannya. Okey, jadi Rasul yang kata yang ada pangkat Rasul ni kan, Nabi yang ada pangkat Rasul ni, dia orang ni ada kelebihan Allah bagi. Untuk apa? Untuk membuktikan kerasulan mereka ni. Nak tunjuk kepada umat-umat manusia yang lain bahawasanya dia orang ni adalah Rasul. Macam kita, Nabi Muhammad. Apakah bukti-bukti Nabi Muhammad itu seorang Rasul? Okay, kita tengok kepada slide yang seterusnya. Kita pergi kepada perkara luar biasa. Banyak jenis ni perkara luar biasa ni. Mukjizat ada, dan lain-lain. Kita tengoklah kan dekat apa yang ada dalam perkara luar biasa tu. Okey, perkara luar biasa ni dia ada beberapa jenis. Okey, yang pertama sekali ialah mukjizat. Okey, mukjizat kita tengok. Macam awak tadi tahulah kan, Rasul dikurniakan mukjizat. Jadi perkara luar biasa yang dikurniakan Allah hanya kepada para rasul untuk membuktikan kerasulan mereka. Yang Ustaz cakap tadi lah. Okey, contoh yang bawah ni kita tengok keluar air dari celah jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu contoh mukjizat. Okey, yang contoh lain kita boleh tengok mukjizat tongkat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa dinaikkan ke atas langit. Okey, dan banyak lagi lah kan kisah-kisah para rasul yang ada diceritakan mukjizat mereka. Ustaz dah pernah cerita lah, jadi dalam ni Ustaz tak cerita sepenuhnya. Okey, kita tengok perkara luar biasa yang lain. Yang seterusnya irhas. Ustaz lupa lah nak letak perkataan Jawi ni, ejaan Jawi ni kat sini kan. Tak apalah. Kita boleh tengok dalam buku Ustaz 25, 26 macam tu. Okey, yang irhas tu apa kan? Kita tengok apa yang dimaksudkan dengan irhas ni. Perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah hanya kepada seseorang yang bakal diutuskan untuk menjadi rasul. Okey, sebelum rasul mendapat mukjizat ni, okey, mereka ni dikurniakan Allah yang dikatakan irhas. Okey, kita tengok contoh je. Awan memayungi Rasulullah sejak kecil lagi. Nabi Muhammad ni kan, dipayungi oleh awan. Nabi berjalan pergi mana-mana pun, Nabi Muhammad berjalan sana sini, awan yang memayungi Nabi. Kita manusia biasa ni buka payung je lah. Kita manusia biasa, kita buka payung. Jadi selepas Nabi yang bakal Rasul ni, dia orang dapat irhas dulu. Bila dah naik pangkat menjadi Rasul, dia orang mendapat mukjizat. Okey, clear ya. Okey, yang kedua karomah. Okey, karomah ni apa ni? Banyak jenis ni perkara luar biasa ni kan, karomah. Karomah ialah perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah hanya kepada hamba Allah yang soleh seperti wali-wali Allah.
Jadi Allah bagi karomah kepada manusia biasa, tetapi manusia biasa ni adalah orang-orang yang soleh. Okay, orang soleh tu bila dia dapat karomah ni, contoh kita tengok ke bawah ni kan, racun tidak memberi kesan kepada Khalid Al-Walid yang dicabar meminumnya semasa pembukaan kota Mekah oleh kaum kafir. Okay, Khalid Al-Walid ni semua orang tahu kan, pahlawan dalam Islam. Okay, dia dicabar oleh orang kafir masa pembukaan kota Mekah. Dia minum racun, tapi tak ada kesan langsung kepada dia. Itulah karomah Allah bagi kepada hamba Allah yang soleh seperti Khalid Al-Walid. Kita orang biasa ni kalau nak dapatkan darjat soleh tu mestilah kena beribadah kepada Allah, jangan berbuat dosa, seboleh-bolehnya elakkan dosa untuk mendapatkan kelebihan yang Allah bagi kepada kita sebagai manusia biasa ni. Kita tengok contoh tadi lah kan, Khalid Al-Walid tu hebatnya beliau, dia bukan disebabkan apa pun, tapi Allah Ta'ala yang bagi. Kita tengok yang seterusnya. Okey, perkara luar biasa yang keempat kalau tak silap Ustaz adalah ma'unah. Ma'unah. Okey, perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada orang biasa yang beriman kepada Allah. Kita ni orang biasa kan. Inilah diberi apa yang diberi oleh Allah adalah ma'unah. Seseorang Muslim yang terselamat daripada kemalangan yang pada adatnya membawa maut. Kalau kita tengok kan, contoh tadi kan, bila aksiden kereta dia hancur lebur, tapi yang bawa kereta tu selamat, alhamdulillah. Allah bagi dia panjang umur. Okey, mungkin sebelum dia naik kereta tu dia baca doa dulu, dalam kereta dia berzikir, kita tak tahu kan. Itulah disebabkan dia punya amalan tu Allah Ta'ala memanjangkan umur dia. Kalau ikut logikal, matilah dia ni kan, aksiden, kereta dah hancur tapi dia selamat. Macam Ustaz kata tadi lah, mungkin sebelum tu dia baca doa dalam kereta, dia berzikir, dia baca Quran, kita tahu kan. Okey, kita tengok kalau biasa yang seterusnya. Perkara luar biasa yang seterusnya ialah istidraj dan juga sihir. Okay, walaupun awak semua pun tahu kan berkenaan dengan sihir kan. Yalah, apa sihir ni, perkataan sihir ni orang kata apa, dikenali dalam masyarakat kita, dalam kalangan orang ramai lah maksud dia. Okay, macam awak pun tahu, tengok cerita pun ada sihir-sihir kan. Okay, jadi sihir pun termasuk dalam perkara luar biasa. Okay, kita tengok pada istidraj dulu. Kita tengok yang pertama, perkara luar biasa yang berlaku kepada orang kafir atau fasik untuk melalaikannya. Allah bagi istidraj untuk melalaikan, untuk bagi mereka ni leka dengan dunia mereka yang bersalahan dengan agama kita. Okay, orang kafir dia tahulah dia bukan orang Islam kan, orang fasik ni. Okay, orang Muslim ni ada yang fasik. Dia tahu apa, dia tahulah Islam ni macam tu macam ni kan. Okay, aturan-aturan agama Islam ni, tetapi dia tetap tidak mengikuti ajaran agama Islam tu. Contohlah kan, orang Islam tu dia pergi berjudi kan, dia pergi berjudi kan, dia banyak, dia pergi berjudi, lepas tu dapat untung banyak pula kat judi tu kan. Dia dapat untung banyak. Yang bagi untung siapa? Allah bagi untung kat dia, tapi untuk melalaikan dia, biar dia lagi dia leka dengan dunia judi dia. Itu istidraj tu, bagi dia leka lagi. Pergilah judi lagi, dia banyak lagi. Itu contoh dia. Sebenarnya perkara tu untuk lalaikan dia. Untuk lalaikan dia. Orang kita tengok contoh tu kan, orang kafir yang diberikan wang dan harta yang banyak. Itulah orang kafir, dia banyak duit kan, dia banyak duit. Bila banyak duit, okay, dia macam contoh tadi lah, contoh pergi judi kan, pergi disco. Tu orang kafir tak apalah kan, memang dia bukan agama Islam tu, tapi itulah istidraj Allah bagi kat dia orang tu. Duit banyak tapi tak mengikut agama kita, agama Islam kita. Orang Muslim pula, dia pula fasik. Macam contoh tadi lah kan, dah banyak duit, begitu pula kan baginya, pergi nari-nari, berjoget-joget dekat disco semua tu. Tu
Dia dah tahu minum-minum arak kan. Dia dah masuk di 10 joget tu minum arak lagi. Tapi di Islam itu jatuh kepada fasik. Okey. Kita tengok pada sihir. Okey, sihir ni perkara luar biasa berlaku pada orang kafir atau fasik yang mempelajari dan mengamalkan amalan tertentu bagi tujuan menipu atau memperdayai orang sama ada dengan bantuan jin dan syaitan ataupun tidak. Okey, kita tengok contoh pukau orang dengan tujuan mencuri. Dia nak mencuri ni, pukau lah orang kan. Mana main curi-curi daripada depan mata. Maksud Ustaz, mana main curi-curi rompak ni kan. Rompak tak ada, tak guna kekasaran. Dia guna dengan cara pukau. Kasar melalui dalam batin lah kan, dalam perkara batin. Okey, dia baca tak apa-apa kan. Kongkleng, hilang duit orang tu. Kena curi. Yang keduanya, awak pun tahu contoh-contoh yang berkaitan dengan sihir ni kan. Dia awak kata apa? Santau. Kan dengki dengan orang kan, dia hantar lah benda-benda yang tak elok tu. Guna bantuan jin dengan syaitan. Bukan Allah Ta'ala tak membenarkan. Allah Ta'ala bila dia buat tu kan, Allah bagi je. Allah bagi je. Tapi sebenarnya perkara-perkara tu perkara yang dilaknat oleh Allah. Okey. Dia buat tu jadi. Siapa yang jadikan tu? Allah yang jadikan. Dia pun bangga lah. Aku ada kuasa, aku ni mempunyai sakti. Guna jin dengan syaitan. Sebenarnya dia yang ditipu daya oleh jin dengan syaitan tu. Okey. Bila orang Islam yang buat benda-benda sihir ni kan, dia sebenarnya telah mensyirikkan Allah. Jadi perkara-perkara ni adalah melibatkan dosa-dosa besar. Dosa yang sangat besar. Bukan dosa kecil. Kan? Okey. Jadi inilah Ustaz pun dah cerita berkaitan dengan perkara luar biasa. Mudah-mudahan awak semua faham. Jelas. Ustaz tulis Rumi je ni. Ustaz buat slide ni dalam Rumi saja. Bukan dalam Jawi ni. Dalam Jawi ni ada dalam buku awak tu kan. Okey. Mudah-mudahan awak semua faham berkenaan dengan perkara luar biasa kan. Ilhas, karomah, jizat, istidraj, sihir, ma'unah kan. Okey. Mudah-mudahan awak semua faham. Kalau tidak faham pun tak apa, boleh komen dekat bawah. Okey. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.